Okay, we are in live now. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya merupakan pelajar jurusan Diploma Pendidikan Pengajian Islam di Universiti Selangor semester 6, okay, nak masuk semester 6. Jadi saya juga merupakan Esko Pembangunan Sasial dan Integriti untuk Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2020 dan 2021. 2019 dan 2020, minta maaf. Okay. Advance sikit tahunnya. Okay, kita akan kupas kita punya topik hari ni. Quite interesting, menariklah juga. Kepentingan menjaga kesihatan dan disiplin untuk menghadapi kehidupan kampus. So, anda berdua merupakan ESCO, daripada ESCO Pembangunan Sasial dan Integriti Majlis Perwakilan Pelajar UNISEL. So, saya nak tanya soalan yang pertama pada saudara Zaini lah. Apa kepentingan menjaga kesihatan untuk menghadapi kehidupan dalam kampus? Okey, kalau kita nak soalkan apa kepentingan untuk menjaga kesihatan dalam kampus, okay? Yang pertama kita kena tahulah apa itu konsep kesihatan. Kesihatan ni ada dua, iaitu kesihatan rohani dan juga jasmani. Okey, untuk kesihatan rohani ni, contoh atau kesihatan rohani ni macam kita punya kita punya tutur kata, kita punya akhlak, adab. Okey, saya teringat satu hadis Nabi SAW yang bermaksud ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Jadi untuk kesihatan rohani ni sebenarnya dia bermula daripada hati kita sendiri. Macam tu. So lepas dengan kita punya bila hati kita dah baik, insya-Allah kita punya tubuh badan juga akan baik. Okey. Seterusnya, okay, perkara yang boleh membuatkan kita punya hati ni menjadi tak baik ni, yang pertama ialah mengumpat ataupun membawang. Okay, zaman sekarang punya istilah membawang lah kan. Bila kita suka sangat membawang ni, jadi hati kita nanti adalah sikit-sikit titik hitam. Bila suka sangat nanti jadilah gelap hati. Na'udzubillah min zalik lah. Okey, selain pada tu ada juga dalam satu hadis Nabi SAW, selain daripada mengumpat, menjadi batu api, menipu dan banyak lagi penyakit hati ni. Jadi setiap penyakit mesti ada ubatnya. Okey, apa ubatnya? Ubatnya saya ambil daripada lagu Opik Opik yang bertajuk Ubat Hati. Okey, yang pertama untuk ubat hati ni ialah baca Al-Quran dan juga maknanya. Okey, jadi bila kita dah baca Al-Quran dan juga maknanya, kita akan dapat untuk merawat hati kita, salah satunya. Yang kedua ialah dengan masa Ramadan dah dekat ni, jadi kita cuba untuk menjadi seorang yang
kuatlah untuk berpuasa pada bulan Ramadan nanti. Okey, yang ketiga, bangun beribadat di 1/3 malam. Maknanya kita solat sunat tahajud. Yang keempat, kita mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang alim ataupun orang-orang yang dalam menuntut ilmu. Okey, sebab ada keberkatan dekat situ yang mana boleh yang mampu juga untuk membersih kita punya hati. Dan yang terakhir, yang kelima tu ada lima yang kelima ialah berzikir selepas daripada kita bangun tahajud. Okey. Itu baru sentuh pasal kesihatan rohani. Jadi kita renung balik diri kita macam mana dengan kita punya persiapan rohani kita ataupun persediaan kita lah bila berada di kampus dengan kesihatan rohani. Okey, seterusnya ialah kesihatan jasmani. Apa itu jasmani? Jasmani ni kalau kita nak senang ingat, kita punya luaran lah, kita punya luaran, gaya tu badan, okey. Okey, suka juga saya nak kongsi satu hadis Nabi SAW yang masa hadis kursi ini, Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyukai Muslim yang kuat berbanding Muslim yang lemah. Okey. Jadi maknanya Islam ni ataupun kita sebagai individu ni bukan je kita kena jaga hati, kita kena juga jadi orang yang kuat ataupun jasmani yang bagus lah. Okey, macam mana kita nak dapatkan jasmani yang bagus ni? Okey, yang pertama ialah dengan makan makanan yang berkhasiat kan. Macam sekarang ni lagi-lagi musim PKP ni kan banyak viral dalgona lah, dalboba lah dan sebagainya dengannya lah kan. Nak makan boleh tapi jangan selalu kan. Jangan setiap hari ni dalgona, esok dalboba, lepas tu lusa takoyaki dan sebagainya dengannya. Kita banyakkan makan makanan yang sihat, seimbangkan pemakanan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kena kerap bersenam. Dekat rumah ni kita buat aktiviti dengan keluarga, bersenam. Kalau macam saya main kucing, saya lari dekat kawasan luar rumah kan. Yang itulah saya bersenam, salah satunya lah. Okey, seterusnya mendapatkan tidur yang cukup. Ini kebanyakan mahasiswa ataupun yang dah kerja, dia tak mendapatkan tidur yang cukup. Jadi bila tidur tak cukup, kita akan rasa letih pada waktu pagi. Sedangkan Allah dah kata malam adalah waktu untuk kita berehat dan siang adalah waktu untuk kita bekerja. Okey. Jadi yang terakhir, kita menjaga kebersihan diri. Okey, macam mana jaga kebersihan diri tu? Contohnya kita kerap mandi, lepas tu kerap pakai pakaian yang cantik. Sebab nanti bila orang tengok jasmani kita baik, cantik, nanti orang akan dia mesti budak baik ni kan. Tapi kalau dah nampak kita punya jasmani ni ataupun kita punya luaran ni dah macam tak okey semua, nanti orang akan pandang side negatif lah dekat kita. Okey, jadi akhir daripada kata saya ni, kita banyak cakap pula malam ni kan. Okey, akhir daripada kata saya malam ni ialah satu hadis Nabi SAW, ada dua jenis nikmat yang melekakan ramai manusia. Yang pertama ialah nikmat sihat dan yang kedua ialah nikmat masa lapang. Jadi bila waktu sihat ni lah, bila kita dengan suatu dan juga begitu juga dengan waktu lapang. Cuba untuk manfaatkan waktu lapang. Jadi saya rasa tu sahaja untuk persediaan yang bakal menghadapi kehidupan kampus ni. Jaga dua perkara ni. Lagi yang baru masuk untuk intake baru ni, yang dah lama pun sama juga. InsyaAllah waktu PKP di rumah ni kita banyak akan beribadah, banyak akan mendekatkan diri pada Allah supaya kita dah bersedia untuk menempuh semester akan datang. Wallahualam. Okey, baik. Panjang visian tu. Okey, untuk saudara Fikri juga. Kat sini kita ada dua aspek. Tadi saudara Zaini ceritakan tentang menjaga kesihatan. Kalau dengan kepentingan menjaga disiplin pula macam mana? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Boleh, jelas. Kita sedia tahu bahawa disiplin ni maksud dia macam undang-undang lah. Jadi sekarang ni apa yang memastikan satu keadaan atau suatu kawasan itu terjaga dan aman, pertama adalah undang-undang. Jadi undang-undang ni mengekalkan masyarakat ataupun orang yang terlibat dalam kawasan tersebut untuk terus behave, untuk terus beradab, untuk tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan kekecewaan ataupun menyebabkan atau memburukkan sesuatu image. Jadi kita semua tahu benda tu. Okay, jadi itu sebab penting disiplin. Itu sebab penting kita sebagai student kalau berada di kampus, kita kena follow, kita kena obey lah dengan undang-undang yang kampus dah bagi kan. Macam contoh tidak
merokok ataupun hisap vape. Itu perkara yang penting lah. Sebab kita tahu rokok dan vape ni difatwakan haram dalam mufti wilayah persekutuan. Jadi benda ni kalau boleh jangan diamalkan lah. Kalau sebab benda ni beberapa kajian yang telah dibuat di England yang mana dia mendapati 10 kali kajian diorang buat ni, semua flavor yang dibuat tu ada 2 saja, sama ada side effect nikotin ataupun ada kandungan nikotin ataupun dadah dekat flavor yang kata nikotin free. Jadi benda ni kita memang kat luar ada tak bebas nikotin, betul-betul bebas nikotin atau dadah, tapi sebabkan di luar tu juga ada benda-benda yang bahaya disebab difatwakan haram. Jadi itu kita better orang dari Inggeris punya peribahasa panggil better safe than sorry. Jadi itu salah satu contoh kenapa kita kena follow undang-undang lah. Sebab undang-undang dibuat berdasarkan keadilan lah, supaya semua orang aman dekat kawasan tu, tak berlaku kecerohan. Jadi di tempat kampus pula adalah tempat belajar. Jadi kalau student boleh follow, obey peraturan kampus, maka semua orang boleh belajar dengan aman lah. Semua orang boleh menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu ni boleh menuntut ilmu tanpa diganggu. Especially daripada ni lah, perkara-perkara yang melanggar undang-undang lah. Maksudnya ada orang buat kekecohan ke kan, itu tak adil lah untuk orang yang nak menuntut ilmu kan. Itu sebab kita sebagai student kena obey lah perkara-perkara ni. Kedua, bila kita follow undang-undang, kita sentiasa berdisiplin. Ini yang menjadikan kita sebagai orang yang jati diri tinggi lah, integriti, orang berintegriti, yang mana orang yang cuba avoid daripada apa-apa masalah dalam hidup dia. Okay, stay professional kan. Jadi kita memang akhir kata memang senang cerita, disiplin tu penting untuk student lah. Sebelum kita berjaya tu, disiplin datang dulu sebelum kita berjaya. Sebab kalau kita tak akan berjaya kalau tanpa disiplin. Itu sajalah daripada saya untuk soalan nombor 2. Okay. Baik. Disiplin melatih diri saudara Fikri. Fikri pun boleh. Jadi daripada aspek-aspek tu, 2 aspek yang disebutkan tadi, selain daripada yang tu, mesti ada aspek yang lain yang patut student praktikkan untuk menghadapi kehidupan kampus, betul tak? So bagi saudara Zaini sendiri, selain daripada 2 aspek, ialah dalam topik ni kesihatan dan juga disiplin. So 2 aspek yang aspek-aspek yang lain yang turut membantu untuk bentuk mereka macam mana? Apa je? Okey, kalau untuk pandangan saya lah kan, selain daripada disiplin dengan disiplin dengan kesihatan ni, okey, yang paling penting juga adalah tarbiyah ataupun kita punya pembentukan pembentukan jati diri kita lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab meskipun ramai ataupun ustaz-ustaz dekat FAS, terutamanya dekat Fakulti Civet dan dekat Pusat Islam, tapi mereka tidak dapat untuk membentuk ataupun menjadikan kita ni sebagai orang yang baik, melainkan dengan usaha kita sendirilah. Okey, macam diumpamakan ustaz-ustaz ataupun kami lah sebagai MPP ni adalah seperti air laut lah, diumpamakan seperti kami ni air laut, dan para mahasiswa ataupun bakal mahasiswa di UNISEL ni ialah seperti ikan. Okay, meskipun kami ni luas ataupun kami ni berkuasa, tapi jika kami tidak dapat untuk mempengaruhi tak dapat mempengaruhi diri mahasiswa sendiri, melainkan dengan dirinya sendiri. Macam itulah. Jadi nak dikatakan pembentukan karakter diri ni juga satu perkara yang penting lah, selain daripada disiplin dan juga kesihatan ni sebenarnya. Jadi bila kita duduk dalam suasana yang aman, tenang, insya-Allah UNISEL akan jadi satu universiti yang mana yang boleh menjadi universiti yang terkemuka, yang macam orang, budak UNISEL semua cool-cool kan, budak UNISEL semua chill-chill, UNISEL ni aman, memang dah lah jauh dengan bandar. Kalau UNISEL West Jaya yang jauh dengan bandar, tenang, nak belajar pun senang.
Lepas tu bila apa ni dapat kawan-kawan yang baik, nanti insya-Allah persekutuan kita juga baik. Okey, apa ni saya nak tambah sikitlah hadis Nabi. Malam ni saya bagi hadis je. Biar supaya apa ni biar Boleh. kita tarbiyah sikit diri kita ni. Okey, sebab apa yang saya kata ni insya-Allah apa ni sama-sama kita praktikkan. Hadis Nabi SAW bermaksud kita berkawan ni umpama dua. Okey, yang pertama jika kita berkawan dengan seorang tukang besi, kita akan dapat tempias besinya. Maknanya tempias besi ni bau dia, dia punya apa nanti kotor. Lepas tu bukanlah nak kata orang yang kerja besi ni semua pengotor, taklah. Tapi ini hanya diumpamakan sahajalah. Okey, kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi, insya-Allah kita akan dapat wangi tu. Jadi cubalah kita untuk mencari orang yang baik ataupun berkawan dengan orang yang baik supaya kita juga menjadi orang yang baik. Dan kita jadi yang terbaik di kalangan, kita jadi orang yang terbaik di kalangan yang terbaik. Wallahu alam. Allahuakbar. Okey, baik. Tapi saya fikir tiba-tiba ada kaitan ke disiplin dan kesihatan? Oh, disiplin yang pertama tadi macam saudara Fikri cakap tadi, pembentukan disiplin yang sebenarnya sangat penting. Okey, contoh dalam aspek kesihatan kan kita ada buat jadual, contoh okey hari Isnin aku nak jadual ataupun kita ada disiplin, insyaAllah kita akan dapat mengekalkan komitmen kita. Macam contoh lain pula kita, kalau kita tak dapat kesihatan kan. Jadi kesihatan ni memang sangat terkait rapat dengan disiplin sebenarnya. Terima kasihlah pada yang memilih apa ni, tajuk malam ni memang sangat kena lah tajuk malam ni, iaitu apa ni dia punya persamaan lah kaitan antara kesihatan dan juga disiplin. Jadi saya rasa itu cukup kot untuk menjawab. Baik. Saya rasa yang cukup dah. Seterusnya bagi saudara-saudara, saudara Fikri, saudara Zaini, cara persiapan, cara ataupun cara saudara untuk menghadapi kehidupan, sebab masing-masing kan lain cara dia. Itu pandangan tapi bila apply pada masa baru nak masuk menghadapi kehidupan kampus, saudara Fikri sendiri macam mana? Boleh kongsi? Saya beri laluan pada saudara Fikri dulu lah sebab saya dah bercakap tadi. Boleh. Silakan saudara Fikri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tadi soalan dia saya repeat dulu lah. Jadi soalan dia macam ni cara kita antara saya hadapi kehidupan di kampus. Betul okey, cara pertama yang bila kita biasa dia beza macam kalau saya first time masuk kampus tu kan, first time baru intake kan, waktu masuk kampus tu pertama sekali adab lah, kita jaga adab kan masuk tempat orang. Yang itu kedua kita kena kenal dia punya demografi, maksudnya kita tahu dekat banyak yang kampus ni rata-rata majoriti adalah pelajar. Okay, golongan pelajar, lepas tu kita ada sekumpulan golongan lecturer dan juga kumpulan ni. Jadi bila kita tahu demografi satu tempat tu, kita kena adapt dengan dia punya gaya hidup. Okay, gaya hidup pelajar ni macam mana? Okay, kalau mana yang sihat kita teruskan, mana yang buruk tu kita cuba betulkan lah. So kita cuba untuk tak bagi benda tu jadi normal. Okay, jadi persiapan saya kalau first time masuk Unisel lah. Tapi bila selepas 1 sem, 2 sem berada di Unisel, bila kita cuti, okay, kita keluar kampus, kemudian bila masuk sem baru tu kita masuk semula kampus tu. Yang pertama cara persiapan saya adalah saya kena siap sedia lah. Jadi study plan ni, okay, dari sini kita mana orang panggil disiplin tu mainkan peranan penting lah. Maksudnya kita kena tahu sem ni, okay, sem ni nak belajar apa. Okay, jadi kita buat research sikit lah pasal perkara tu. Okay, itu antara persiapan pertama. Yang kedua itu dari segi pendidikan lah. Kalau dari segi kalau dari segi fizikal diri ni,
jaga kesihatan kan, sebab bila kita tak jaga kesihatan contoh kan, kita jangan anggap macam coronavirus ni antara satu-satunya penyakit yang boleh berjangkit. Tapi sedangkan demam pun boleh berjangkit, sesama pun boleh berjangkit juga. Jadi kita kena jaga kesihatan lah. Sebab kalau kita tak jaga kesihatan, kita masuk kawasan penuh dengan student ni, dengan keadaan kita sakit, tak ada persiapan awal macam tak ada face mask ke apa kan, kita juga boleh menjangkiti orang lain. Jadi benda tu menyusahkan orang lain lah. Jadi kita macam apa panggil, tempangkan orang punya usaha untuk belajar tu kan. Kalau tak kena pelajar mungkin kena lecturer ataupun warga-warga yang lain. Jadi persiapan kedua lah, kesihatan tu kena jaga. Ketiga ini persiapan rohani lah. Rohani ni penting dia sebab apa rohani ni penting kalau dalam Islam lah. Kalau dalam Islam rohani kita ni kalau lemah, kita mudah terpengaruh dengan benda-benda yang tak elok. Okay. Bila kita terpengaruh dengan benda-benda tak elok, kita akan melanggar peraturan kampus. Kat situ dah berlaku satu orang panggil kesalahan lah. Yang mana kalau kita ditangkap tu memang mungkin ada kesaman ke apa. Jadi itu menyusahkan kita dan juga keluarga lah. Jadi persiapan rohani ni penting sebab kita tak tahu pengaruh apa yang kita akan terima. Walaupun dah lama dalam kampus kan, dah 3, 4 sem, 5, 6 sem, tapi kita tetap tak tahu. Sebab orang yang masuk setiap sem tu ramai orang baru, tukar-tukar. Ada yang dah habis sem, ada yang baru intake baru. Jadi pengaruh tu macam-macam. Okay? Dan pengaruh daripada kita juga. Jadi kalau kita mempengaruhi orang tanpa sedar tak sedar. Contoh kalau dia cakap, aku buat jahat, aku seorang je, orang lain tak ni. Tapi kalau orang tengok kita, contoh kita buat sampah ke atau isi rokok, diorang ingat benda tu normal. Jadi kita secara tidak langsung mempengaruhi orang lain juga. Jadi kita kena jagalah rohani ni sebab kita nak mempengaruhi orang dalam keadaan yang baik. So ini lah 3 persiapan saya lah ketika menghadapi kehidupan di kampus. Jadi saya pas kepada saudara Zaini lah macam mana dia bersiap. Banyak persiapan saudara Fikri dah masuk kampus. Tiga je. Tapi penerangan dia panjang. Panjang, bagus tu. Okey, saudara Zaini pula. Kalau macam saya persiapan yang pertama, saya akan search dululah. Macam ni Unisel macam ni so saya itu yang pertama persiapan. Lepas tu yang kedua ni, persiapan saya kemas barang. Lepas tu saya tak adalah. Untuk persiapan apa ni? Persiapan sebelum saya masuk ni, masuk Unisel ni, yang pertama Ustaz saya cakap, bila kamu masuk Unisel, kamu kena pergi masjid dulu, dia cakap macam tu. Sebab apa? Sebab kamu kena cari kawan yang ada dekat macam orang masjid lah, macam tu, dia suruh cari macam tu kan. Lepas tu, itu persiapan yang pertama yang Ustaz saya macam tak lah kan. Lepas tu yang kedua ni persiapan saya kena menerima siapa saja yang berkawan dengan saya. Sebab bila kita dah masuk tempat baru ni, kita tak kenal siapa kawan kita, tak kenal siapa yang akan jadi ni, kita punya classmate, roommate dan sebagainya kan. Jadi bila nak masuk tu kena siap dirilah. Diumpamakan seperti saya seperti cawan yang kosong yang siap sedia untuk dituang air. Maknanya kena sentiasa bersedia walau apa pun, macam tu lah, bersedia untuk tak bersedia kan. Lepas tu bila dah persiapan kedua tu, bila dah cuba untuk kawal diri untuk berkawan dengan orang lain tu. Okay, cuba yang seterusnya adalah cuba untuk cari majlis ilmu. Majlis ilmu ni bukan semestinya dekat masjid je. Tak adalah setiap malam tu saya kena pergi masjid kan. Tak adalah. Pergi tu pergilah juga, tapi tak adalah tak langsung kan, macam tu lah. Tapi majlis ilmu ni contohnya macam kita ada banyak persatuan dekat Universiti Selangor ni, persatuan yang berunsur Islamik. Jadi bila akan ada usrah, akan ada halaqah, lepas tu akan ada macam majlis ilmu lah. Ataupun ada juga persatuan-persatuan yang buat gathering, berkumpul dengan orang untuk kongsi-kongsi ilmu semua tu. Jadi itu persiapan yang ketiga untuk saya lah. Mana saya cuba untuk cari supaya kita sama-sama masuk lah macam tu. Tak adalah kita sebatang kera dekat dekat Unisel tu kan. Okey, yang seterusnya kita cuba untuk persiapan yang terakhir tu, waktu nak masuk tu, persiapan yang terakhir. Saya salam mak ayah tu lah sebelum ni. Tu je. Wallahualam. Ya, baik. Okay, berkat dulu lah kan, Saudara Zaini. Saudara Fikri nak cakap apa-apa ke?
Okay, untuk kalau macam tadi yang tu macam planning sebelum macam bila nak melangkah masuk kampus lah kan. Jadi macam bagi saudara-saudara sendiri, cabaran yang saudara hadap masa masuk kampus pun semasa dah walaupun dah few semesters dah go on, cabaran-cabaran yang sendiri hadapi untuk menjaga diri tak semestinya, tak kisahlah macam dari segi kesihatan ke, disiplin ke ataupun kebersihan ke macam tadi kan. Macam mana cabaran dia? Okay, jadi saya ulang semua soalan kalau betul, kalau salah, kalau betul kan mestinya cabaran bila saya masuk kampus walaupun setelah beberapa sem lah kan. Betul lah? Ya. Okay, jadi macam tadi persiapan. Okay, so kita masuk pada cabaran pula Okay, pertama cabaran dia sudah pasti pengaruh lah. Pengaruh tu cabaran paling orang sedar tak sedar tu cabaran paling besar sebab kita tak perasan yang kita ni dah terpengaruh dengan kawan kita atau belum. Okay, contoh kalau macam kawan kita suka melepak kan, kita ikut je. Itu tanpa sedar kita dah terpengaruh dengan orang tu. Itu sebab pengaruh cabaran betul. Itu sebab cabaran pengaruh rakan ni adalah paling besar. Sebab bila orang pesan kat kita, jangan terpengaruh dengan rakan yang tak elok kan. Kita cakap ya, tapi benda ni klise, lama-lama kita tak sedar. Kadang-kadang benda ni pun berlaku kat kita juga. Okay, jadi macam mana kita tak tepis kita cabaran tu untuk melindungi diri kita, itu sebab kita kena bersedia. Tapi sekarang ni kita dah dengar macam-macam kes. Daripada luar dan juga dalam lah. Ada juga kes orang yang orang yang tak waras kan, bawa parang masuk sekolah rendah kan. Itu pun berlaku juga dulu. Jadi cabaran keselamatan ni di mana-mana saja, tak kira di luar atau dalam kampus. Jadi saya masukkanlah cabaran ni dalam cabaran kampus sebab cabaran keselamatan ni di mana-mana saja, termasuklah dalam kampus. Okay? Mungkin datang daripada kawan kita, mungkin datang daripada orang strangers atau mungkin datang daripada keadaan sekeliling kita macam tangga yang tak selamat ke kan, jalan yang berlubang. Itu juga keselamatan kita tu. Ataupun ada kereta lalu lalang sebab di kawasan kampus kita tahu ada jalan. Bila ada jalan, ada motor dengan kereta lah. Jadi kita tak boleh nak expect semua orang mematuhi peraturan. Jadi apa yang paling penting, kita kena selamatkan diri dulu lah. Kita tak perlu fikir orang lain dulu. Kita fikir selamatkan diri dulu baru kita boleh selamatkan orang. Okay, yang kedua itulah cabaran keselamatan. So macam tadi, pertama pengaruh rakan, kedua keselamatan. Okay, cabaran yang ketiga adalah dari diri sendirilah. Okay, dari diri sendiri ni maksud saya, semua orang tak kira siapa-siapa pun, dia mesti ada satu kelemahan dia lah. Okay, mungkin kelemahan dia dari segi punctuality, ketepatan masa, atau dan kedua ni dari segi kerajinan dia atau nak buat kerja kan. Ketiga ni mungkin dia ni seorang yang sambil lewa ke apa kan. Tak kisahlah apa-apa pun dia punya kelemahan. Jadi cabaran tu juga saya masukkan sebab saya anggap tu adalah cabaran lah kepada diri saya. Saya nak face saya bila orang bagi kritikan kat kita mesti ada rasa sikit macam tak puas hati tu. Tapi itu sebenarnya cabaran pada diri sendiri. Kita nak terima tak terima kritikan orang tu. Sebab bila biasa orang kritik, kita akan tak puas hati sebab kita in denial. Benda tu tak elok lah. Kadang-kadang walaupun pun orang kritik kita, kita kena ambil masa kejap fikir betul tak kita reflect apa balik yang orang kat kritik diri ni lah betul tak betul. Sebab kita tak nak jadi orang yang narsistik, kita tak nak jadi orang yang ego atau sombong. Sebab kita nak yang terbaik untuk diri sendiri, jadi kita kena dengar dari kritikan orang. Kadang kita buat salah tu kita tak sedar. Okay, jadi itu cabaran diri sendiri tu yang ketiga lah daripada saya. Jadi mungkin ada yang nak tambah cabaran, tiga cabaran yang paling besar lah pada diri saya sekurang-kurangnya. Okay. Boleh saya pass mula kepada moderator. Sama. Tak dengar suara moderator. Hai. Ya ke? Dah buka mic tak buka.
Halo, Saya baru nak moderator. jadi moderator Dengar ni. suara saya ni. Oh ya? Eh, Boleh je. Tu macam Nanti saya ni ahli majlis. tadi Cik Saudara Fikri cakap lah, basically um, pengaruh luar dan juga diri sendiri memainkan peranan. Betul tak? Banyak mainkan peranan. Jadi dia Betul, akan betul. efek juga dekat bila tindakan kita, dia akan efek juga dekat orang sekeliling juga kan. Pembentukan Jadi, sosial ni lah. Jadi uh, Apa-apa pun jenis background dia, selagi dia rakyat Malaysia, dia juga terkesan. Okay. Kita mungkin student kita terkesan, mungkin ada yang tak dapat balik jumpa dengan mak ayah, tak boleh nak sambut Ramadan dan juga Syawal bersama family. Itu kita punya cabaran. Ataupun mungkin susah untuk belajar sebab line tak laju ke kan. Kita ada masalah, kawasan kita tak di support dia punya internet 4G ke apa, itu kita punya cabaran. Tapi cabaran mana yang kita kena ingat, kita bukan satu-satunya yang terjejas. Okay. Ada keluarga yang dia kerja dia sapu beras daripada lori hanya untuk dapat sesuap nasi. Kita kena sedar, kita sebagai student ni, waktu ni lah kita kena kuat, kita kena tabah dari segi mental, fizikal dan juga emosi. Jadi pernah juga sebelum ni ada beberapa dalam beberapa student merungut kan. Macam tunggu sampai kita orang depressed nak suicide, bunuh diri sebab tak boleh balik rumah nak sambut dengan family kan. Okay, kita acknowledge benda depression ni ada. Tapi kalau kita fikirkan semula, layak tak layak untuk kita depressed sebab tak boleh balik rumah? Berapa lama kita dah hidup di dalam suasana kampus, tapi bila sampai PKP kita tak boleh nak balik rumah. PKP ni baru sebulan setengah gitulah. Sebelum ni kita SEM dekat universiti 2 bulan, 3 bulan. Tapi sekarang bila tiba-tiba PKP, tiba-tiba semua nak depress. Realistik tak realistik benda tu. Jadi kita kena faham situasi sekarang ni. Kita tak boleh nak paksa kerajaan mungkin untuk memudahkan kita sebab kita ni salah seorang rakyat. Orang lain pun juga rakyat. Jadi kerajaan kalau tak boleh nak, kerajaan memang tak boleh nak puaskan hati semua orang. Jadi kerajaan akan fikir apa yang penting saja. Okay. Jadi kita student, kalau nasihat saya lah, kalau anda yang ada yang terkandas di kampus, tak kisahlah. Yang contoh ni daripada Unisa atau bukan Unisa, mungkin dari UiTM ke ataupun daripada universiti lain. Ini pesanan untuk semua. Pada yang terkandas tu, mohon bertahan lah. Sebab kita student dah diberikan manfaat makanan setiap hari ataupun ikut bulanan, keperluan asas. Jadi kita cuba bertahan dengan keperluan yang kita ada tu. Nombor 2, kepada yang ada masalah belajar dari rumah, belajar online, yang mana mungkin kelengkapan untuk belajar online tu tidak mencukupi. Macam
untuk saya pesan mungkin sebab semua saya faham semua mahasiswa wajib ada WhatsApp. Jadi ini adalah cabaran untuk kamu dan rakan kamu. Jadi bila rakan kamu boleh masuk kelas online tu, minta rakan kamu tu salin apa yang penting dan post kepada kamu. Supaya kamu tak tertinggal. Jadi apa yang dia belajar di kelas dia boleh pass kat kamu, jadi kamu tak tertinggal. Itu pesanan saya untuk yang masalah online kelas. Okey. Jadi yang ketiga pesanan untuk secara PKP kita ni, mohon patuhlah dengan arahan perintah kawalan pergerakan. Jadi macam mungkin ada siapa yang ada macam parents atau keluarga yang kerja gaji dia ikut hari atau ikut jam, dan bila PKP parents dia tak ada kerja, boleh mohon bantuan dekat semua orang pula. Boleh mohon bantuan kepada pihak bertanggungjawab. Kalau tak boleh pun boleh mohon dengan kalau nak tahu kalau di volunteer UNICEF ada buat satu kempen bantuan barang dapur. Jadi kalau mana yang terkandas tu boleh message pada saya lah secara directly untuk mohon bantuan barang dapur tu, kita akan hantar bantuan lah. Tapi kita tengok pada radius lah. Mungkin kalau jauh tu kita cuma bantu mana yang kita boleh. Jadi kalau apa-apa maklumat untuk bantu barang dapur tu boleh direct kepada saya. Jadi pesanan saya patuh PKP ni supaya kita boleh flatten the curve, maksudnya kita boleh rendahkan lagi kita punya statistik coronavirus di Malaysia, supaya semua orang boleh kembali ke asal, boleh bekerja seperti asal, boleh belajar seperti asal. Kalau kita nak sangatlah untuk menikmati nikmat yang dulu kita mungkin kita tak sedar kita ada. Tapi bila kita dah ditarik balik nikmat tu baru kita rasa susah. Jadi untuk kita fight balik untuk mencapai nikmat tu, kalau boleh tolong kalau tak ada urusan tolong patuh arahan PKP lah. Kalau nak keluar tu kena sanitize atau pakai face mask lah. Okay, jadi tu saya punya nasihat lah untuk Saudara Zaini. Saya rasa saudara Fikri dah simpulkan semua dah tu tak adalah. Okey. Nasihat dan harapan siasat dia dekat rumah tu, jaga kesihatan, jaga disiplin. Macam mana kita nak jaga disiplin? Okey. Kita punya disiplin. Okey, inna solat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sebenarnya solat itu mencegah dari perkara keji dan juga mungkar. Okey, jadi harapan saya lah untuk yang bakal masuk ni, mungkin yang tengok ni ada yang bakal masuk UNICEF ni, bersiap sedia mental dan fizikal dari segi dari segi jasmani dan juga rohani tu untuk menempuh sesuatu yang baru lah, alam yang baru. Okay, kecuali kalau macam dah pernah misal kata dah pernah belajar di U lain tapi sambung degree dekat UNICEF. UNICEF ni dia antik, dia tak sama dengan UU yang dekat luar sana. Jadi kena juga bersedialah. Okey, seterusnya dari segi kita punya jasmani ni, janganlah kita buat perkara-perkara yang tak sepatutnya lah kan. Macam Fikri cakap duduk rumah, kalau tak ada duit 1,000, kalau tak nak duduk penjara. Oh ya, saya nampak. Minta maaf. Okey sekarang. Okey. Okey, sebut pasal 1,000 dia terus sangkut mungkin mahal sangat aku nilai dia tu. Kalau tak ada 1,000 tak nak duduk penjara tu, duduk rumah. Jangan nanti bila orang semua guna OWC buat Google Meet dalam kelas, seorang classmate tak ada, kat mana? Dekat penjara kena tahan kan. Janganlah macam tu. Ataupun time nak masuk UNICEF nanti, nak masuk UNICEF mungkin kan nanti kita masuk UNICEF tengok kawan kita seorang patah kaki lah, patah tangan lah, na'udzubillah min zalik lah, tak mendoakan perkara terjadi lah. Jadi sentiasalah stay safe dekat rumah tu. Okay, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga, jaga disiplin tu penting. Apa yang dah amalkan di rumah tu aplikasikan balik dekat UNICEF, ataupun apa yang dah belajar daripada UNICEF aplikasikan dekat rumah. Jadi saya rasa tu je daripada saya. Wallahualam. Terus pada moderator. Okey, saya sambil ni dah baca komen. Ada saudara Muhammad Safwan. Mungkin bolehlah kot. Kot ada soalan bolehlah kat komen tu. Tinggalkan dekat komen. Nanti saudara Zaini akan jawab dengan sebaik-baiknya.
Betul. Janganlah Betul. kita jangan meminta. Jangan minta. Special request. So daripada topik ni, apa yang kita boleh simpulkan sebenarnya, ketika menjaga kesihatan ni sebenarnya dia boleh dikembang juga kesihatan saja dan juga disiplin, betul tak? Tapi aspek kesihatan tu penting lah, utama kalau dah tak sihat. Dan how macam mana kita nak bawa diri kita untuk jalankan hidup kita, kan? So daripada topik ini, sebab anda berdua kan daripada Esko Pembangunan Sasiah dan Integriti, apa yang dapat anda apply mungkin yang anda boleh berikan pada orang dalam menggerakkan Esko ni pada student? Okay. Okay, soalan dia sepanjang bicara integriti, apa yang saya boleh dapat simpulkan lah atau pesanan yang saya kepada orang luar. Betul tak moderator? Ya, boleh lebih kurang lah. Kot lah kalau ada plan sebab kan saudara Fikri sendiri Esko Pembangunan Sasiah kan. Boleh have that initiative, ada inisiatif untuk ada inisiatif untuk keluarkan ideas that dalam skop topik ni lah kan. Mungkin ada ke? Boleh lah menunjukkan apa-apa ke? Okay, pertama sekali tema untuk malam ni adalah disiplin dan juga kebersihan. Benda ni memang berkait rapat lah dengan kami punya skop di mana disiplin dan juga kebersihan. Maksudnya kalau mana yang melanggar disiplin ataupun melanggar undang-undang kampus tu, kami yang patutnya bertanggungjawab. Jadi sepanjang daripada saya punya tempoh memegang jawatan Esko ni, saya dapat simpulkan lah, memang kita orang, kami punya kerja adalah untuk memastikan pelajar atau mahasiswa dia punya keperluan ataupun dari segi undang-undang tu dijaga. Tapi ada beberapa perkara tu kami di luar kawalan kami lah. Jadi pesanan saya, bukan kami yang dapat bantu mahasiswa atau mahasiswi untuk membentuk jati diri dan juga integriti. Tapi yang boleh bantu kamu semua adalah diri kamu sendiri. Okay? Jadi dalam Quran pun Allah ada kata, Allah ada pernah berkata, aku takkan bantu seorang umat tu melainkan dia yang bantu diri sendiri. Jadi dari situlah kami ni, kerja kami hanyalah untuk buat mana yang kami boleh buat untuk bantu kamu. Tapi yang sepenuh-penuhnya lah, yang sebetul-betulnya yang boleh bantu diri kamu adalah diri sendirilah. Jadi pada yang penonton dan juga di luar sana, pesanan saya tu buat yang terbaik untuk diri sendiri. Kemudian baru kita boleh sebarkan terbaik kita tu kepada masyarakat dan juga keluarga lah. Okay. Itu kesimpulan saya lah. Boleh. Saudara Zaini, dia dah buka mic siap-siap. Dia panggil apa. Kalau Lemau je. Kalau pada saya lah, kalau minta maaf banyak semut dekat bawah ni, jadi saya terpaksa gerak macam ni. Okey. Jadi kalau pada saya ikut je segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Okey, peraturan tu bukan saya yang gubal, tapi pihak universiti sendiri telah sediakan peraturan tu daripada dulu sampai sekarang. Saya rasa tujuan dia adakan peraturan tu bukanlah untuk membebankan mahasiswa-mahasiswi NISAL, tapi dia untuk melatih diri atau untuk mendisiplinkan mahasiswa. Bila kita ikut je peraturan, ikut disiplin, insya-Allah lah kita boleh ubah diri kita, boleh ubah persekitaran, boleh ubah nama UNISAL, insya-Allah. Okey, dalam macam tadi saya rasa Saudara Fikri dah sebutkan, kami bukanlah warden yang akan berjaga 24 jam untuk menjaga kebajikan, untuk menjaga kemaslahatan mahasiswa ni lah sebenarnya.
Okay, sebab kami untuk Exco ni kami 2 orang je. Fikri, saudara Fikri daripada Shah Alam dan saya daripada Balestier Jaya. Jadi kami juga perlukan bantuan ataupun sokongan daripada persatuan-persatuan, para pelajar yang mana berada dekat sekitar kampus tu. Okey, macam yang telah digerakkan oleh, kalau tak silap saya, Persatuan Air Rakan dia telah membantu untuk buat rondaan pada waktu malam untuk mengelakkan pelajar daripada berdating dan sewaktu dengannya. Lepas tu daripada presiden Presiden Majlis Perwakilan Pelajar sendiri ada juga membuat rondaan pada waktu malam. Dia gunakan lampu dia. Saudara Fakir. Dia naik kereta kereta Ferrari dia tu, lepas tu dia punya itu salah satu daripada usaha yang nampaklah yang mereka cuba bantu, kita sama-sama bantu, kita jaga kita, hashtag kan. Okay, jadi saya rasa tu je daripada saya, wallahu a'lam. Hashtag. Okay. Jadi khususnya untuk kita untuk intake baru, student baru, okay, diorang tengok lah kan. Boleh macam tadi dah banyak dah point-point dia kan. So mungkin benda-benda yang tu diorang boleh implant dalam diri diorang daripada point-point saudara Zaini sendiri banyak bagi tadi dengan daripada saudara Fikri sendiri. Jadi ada lagi 10 minit, patutnya sesi Q&A. Buat masa sekarang ni baru nak baca. Ada satu soalan daripada saudara Akmal Jamil, pemilik akaun Akmal Jamil. Pemilik akaun. Dia tanya apakah plan macam mana macam kenal namanya nak jadi seorang yang berintegriti. Okey, saya jawablah sebab soalan ni senang ya, saya ambil dulu. Okey, macam mana kita nak jadi seorang yang berintegriti Yang pertama tadi saya dah ni macam tak integriti. Saya dah kata tadi. Saya dah kata tadi yang pertama, bila kita jaga kita punya attitude, kita jaga kita punya akhlak, kita punya disiplin, dan insya-Allah kita ada yang sedang memahati setiap tindak. Lepas tu jangan menipu. Jadi integriti ni kalau dalam bahasa mudah faham ni ialah jujur, amanah, macam tu lah. Jadi itulah untuk soalan pertama. Untuk soalan yang kedua, apakah plan yang disediakan oleh Exco Sasiah dan Integriti memandangkan kita akan menyambut Ramadan tidak lama lagi? Saya serahkan kepada saudara Fikri, dipersilakanlah. Okey, kita pernah dibawa bincang semua kita kumpulkan daripada Shah Alam lah, perbincangan antara Shah Alam punya kelab dan juga dari BJ, perbincangan BJ punya kelab, dan kedua-dua perbincangan tu adalah di antara Comnet. Jadi Comnet ada sarankan setiap OP termasuklah MPP untuk buat satu program secara visual ataupun secara internet. Jadi buat masa sekarang ni dari kalangan MPP kita ada buat satu konten pula. Kita ada buat satu kontes, ada dalam 9 kontes tak salah saya, macam contohnya cabaran workout challenge, ada cabaran lagu semua tu kan. Itu yang kita dah laksanakan, tapi yang masih dalam perancangan daripada Exco Sasiah dan Integriti. Yang pertama mungkin kita nak buat satu ini perancangan saja, tapi jangan letakkan harapan tinggi kan, kalau tak bagi harapan benda tu. Ada cuma perancangan saja. Kita nak tengah perkemaskan lagi, tengok keadaan macam mana. Perancangan Exco Sasiah sendiri, kita mungkin nak buat satu program IG live dengan kalangan tokoh-tokoh Islam macam Ustaz Don ke, ataupun mungkin Ustaz Abid Liu, atau mana-mana Ustaz Adin ke yang kita boleh contact dan kita buat live, kita bagi satu tajuk tu, waktu Ustaz tu akan ni lah. Maksudnya kita buat live. So nanti benda tu open lah untuk bukan saja warga Misal, jadi untuk semualah. Itu salah satunya lah. Sebab bila kita dalam KKP ni, program visual ni macam terhad. Jadi kita tak boleh nak buat macam-macam sangat sebab semuanya dibuat daripada rumah lah. Semua di hujung jari je. Jadi
kita punya kemampuan tu terbatas jugalah. Jadi kita kena tengok mana yang realistik, mana yang tak realistik. Tapi yang macam tadi saya cakap daripada Esko Sasia tu cuma perancangan saja. Tapi kita akan cuba terbaik lah untuk laksanakan perkara tu, program tu, insyaAllah. Okay, saya nak tambah sikit lah untuk apa yang saya saya dah bincang sebelum ni dengan kita orang, saya punya PIC, kami punya PIC, minta maaf. Kami akan keluarkan setiap hari, satu hari satu poster berkaitan dengan bulan Ramadan lah, berkaitan dengan ilmiah macam tu lah. Jadi saya dekat sini saya nak minta sekian, sekiranya ada daripada view ni yang penonton ni dia ada bukan cadangan lah, kata-kata nak diluahkan ke, dia ada satu ayat Al-Quran untuk nak bagi tahu ke, sampaikan pada orang ramai, okey boleh PM saudara-saudara pada kami, saya ataupun saudara Fikri, dan nanti kami akan edit tu menjadi satu poster. Dan sekiranya orang yang ada idea tu, dia ada Instagram ke, dia ada Facebook ke, kami akan tag dan kita sama-sama ni lah berkongsi ilmu lah dengan poster tu. Okey, ada satu soalan saya nak ni. Mungkin saudara Aimi nampak situ ke tak keluar lagi saudara Aimi? Apa dia? Soalan daripada Tony Seed Destiny. Uish, ni orang Jepun ni, orang Jepun punya nama. Pasal dia dah tanya ni soalan, mungkin soalan personal kot. Mungkin soalan personal, boleh PM tepi lah kot. Sebab tak terjawab lah dekat sini saya rasa. Lari pada tajuk ni. Tak terjawab. Okey, serahkan pada moderator. Okey, daripada soalan-soalan ni dah yang ada soalan-soalan kat sini. Baru nak baca. Daripada sejam tadi, dah nak sejam dah. Belum sejam tapi dah nak sejam. Banyak yang saudara Zaidi dengan saudara Fikri kongsikan tak dalam topik saja, merangkumi banyak perkara lah. Yang mana memberi nasihat ataupun cadangan untuk belajar kendali diri sendiri untuk menghadap kehidupan. Jadi kalau saudara Zaini ke Fikri ke nak tambah apa-apa ini tambah tadi kan dah kita rungkaikan kan. Jadi benda tu kita boleh implementkan dalam yang poster. Tadi yang kata poster tu perancangan ataupun memang nak buat? Memang terus. Sekarang ni baru ada untuk 10 poster je. Daripada yang apa yang Zaini cakap macam tadi tu kan. Banyak saudara Zaini bagi point-point. So benda tu saja pun boleh masuk dalam. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya buka ruang pada yang lain lah. Tak ada masalah lah tu. Kita dahulukan yang ni lah dulu. Sama-sama kongsi ilmu. Okey, baik. Okey. Jadi tak ada lagi soalan. Kat sini saya ada nampak, sebenarnya saya ada nampak tadi daripada Cik Helwa. Saya nak cari balik. Ada dekat atas. Kat atas? Atas tadi. Oh ya, ada mesej dari Cik Helwa daripada unit counselling. Sepanjang tempoh pembelajaran secara e-learning, unit counselling dan latihan HUP menyediakan matan e-counselling menerusi aplikasi WhatsApp kepada semua pelajar. Jadi pelajar yang aktif sajalah, yang aktif boleh WhatsApp Puan Masnita untuk
di kampus PJ dan juga Cik Helwa untuk di kampus Shah Alam lah. Nombor telefon ada tertera di sini dekat komen. So hashtag stay safe. Positif. Akhirnya jadi sebelum kita tamatkan kita punya sesi campus live talk, yang ni sesi 2. Esok kita akan ada lagi pukul 10 pagi dengan moderator Cik Izzuan Suhada. Cik Izzuan Suhada tak. Saudara Iznul. Maaf, Saudara Iznul. So Saudara Zaini ada tadi awal-awal tadi katanya ingin mengaku ucapan khas sempena. Okey, terima kasih pada moderator. Saya rasa ni adalah yang terakhir lah. Lepas ni kita terus tutup. Jadi sebelum tu ada soalan daripada daripada pemilik akaun Zaila Maizurah. Boleh dipastikan tidak sama ada kita semua berpeluang kembali ke UNISA dan pergi kelas seperti biasa naik penggal semester? Okey, untuk perkara ni kami dari pihak MPP tak berani cakap apalah sebab segalanya adalah keputusan daripada KPT iaitu Kementerian Pengajian Tinggi. Sekiranya PKP tidak dilanjutkan, insya-Allah bolehlah untuk kita balik semula ke kampus untuk belajarlah pada penggal kedua. Tapi ini semua bergantung daripada arahan kerajaan lah. Pihak universiti akan keluarkan memo dalam masa yang terdekat sekiranya pihak kerajaan telah keluarkan kenyataan lah. Okey, di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat hari lahir pada ibu dia. Oh ya, ada lagi? Oh ya, okey. Nak tanya. Anggaplah tak dengar. Silakan. Anggaplah ianya tak boleh dipastikan. Oh. Ada orang dah jawab dah pada soalan. Saya sambung baliklah. Saya ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada ibu saya yang ke-56. Sama-sama kita doakan untuk kesejahteraan ibu saya dan kita punya ibu bapa. Semoga sentiasa dalam keadaan Allah dan mendapat kesihatan yang baiklah, insya-Allah. Jadi saya dah lupa apa saya nak cakap. Selamat hari jadi ibu saya. Sebab nak cakap kita dah hujung tadi. Itulah tadi dalam grup ramai dah habis kan, saya simpan je, saya pendam. Sekarang lah baru saya ucapkan lah. Saya anggap ni satu perkara yang istimewa lah untuk ibu bapa untuk ibu saya. Tu sahaja daripada saya nak cakap ke Allah Alam. Okey, baiklah. Masa pun dah pukul 10. Kita pun dah ke penghujung. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang menonton, yang siapa mungkin ada tersangkut-sangkut sikit, minta maaf. Jadi esok akan ada sesi yang ketiga. Jadi untuk kesempatan ni kamilah ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, insya-Allah. Jumaat ni kan. Jadi Saudara Zaini saya nampak tu Saudara Zaini ingin bacakan doa sebelum kita akhirkan dua ini. Silakan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal musahum ma'afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal jizami wa min sayyi'il asqam. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawasikin lahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yahbu wa syarh suduraha bifaidil imani bik. Rijami tawakkuli alaika wa ahya bima'rifatik wa misa ala syahrati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Saudara Zaidi dan juga Saudara Fikri. Sama-sama. Sama-sama.